Hai, Assalamualaikum. Kami dari kumpulan 7 USK 1042 Falsafah Ilmu ingin membentangkan tajuk berkaitan keberkesanan terhadap kursus gelagat organisasi yang telah dipelajari oleh kami di semester lepas. Memperkenalkan profesor kami iaitu Profesor Dr. Ni Yusri bin Musa. Seterusnya, memperkenalkan ahli dari kumpulan 7 iaitu Siti Nuriana binti Mak Jafar, Nur Adlin Iliana binti Zamari, Nur Awatif binti Muhammad Nawi, Nur Idayu Fazlinda binti Zulkifli, Nur Amni Azirah binti Jasura dan Nur Ainin Sofia binti Azmi. Gelagat bermaksud tingkah laku atau gerak-geri seseorang dalam melakukan sesuatu aktiviti. Organisasi kesatuan, susunan dan sebagainya yang terdiri daripada bahagian-bahagian orang dan lain-lain dalam sesuatu pertubuhan, perkumpulan, perbadanan dan lain-lain untuk tujuan dan kepentingan bersama dan sebagainya. Gelagat organisasi merupakan sebagai satu disiplin akademik yang mengkaji tentang perhubungan yang dinamik di dalam kepelbagaian komponen organisasi dan kesannya terhadap kelakuan manusia dalam organisasi. Matlamat organisasi yang pertama ialah ia mampu melatih seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai contoh, seseorang mampu berkomunikasi dengan lebih baik, terutama sekali apabila berkomunikasi dengan orang luar, di mana seseorang mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Yang kedua ialah subjek ini mampu menjadikan seseorang lebih berdisiplin apabila bekerja di dalam kumpulan. Sebagai contohnya, seseorang akan lebih berdisiplin dalam aspek menepati masa, terutama apabila melakukan pekerjaan. Yang ketiga, subjek ini mampu melatih seseorang insan untuk mengetuai sesebuah kumpulan. Antara contohnya, subjek ini turut memfokuskan para pelajar mengetuai dan membimbing kumpulan agar tidak berpecah belah dan sentiasa memberikan kerjasama antara satu sama lain. Akhir sekali, subjek ini mampu mengenali personaliti dan tingkah laku seseorang dalam sesebuah organisasi. Sebagai contoh, kita mampu mengetahui kepribadian seseorang di dalam sesebuah organisasi tanpa mengajukan sebarang persoalan. Majoriti responden bersetuju mengenai soal selidik keberkesanan khusus gelagat organisasi. Di sini terdapat 3 sebab mengapa responden bersetuju, iaitu yang pertama, gelagat organisasi merupakan satu pendekatan strategik yang disediakan khas kepada pelajar dalam bidang pengurusan untuk mendalami, memahami dan mempraktikkan amalan pengurusan organisasi yang terbaik. Yang kedua ialah gelagat organisasi juga merupakan persediaan khusus untuk pemimpin, pentadbir dan juga pengurus yang sedang mencari inisiatif terbaik dalam pengurusan organisasi. Dan yang terakhir ialah dengan adanya khusus gelagat organisasi, ia dapat membantu seseorang individu menjalinkan hubungan yang baik dengan orang lain serta boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian kerana ia dapat membantu membangunkan kemahiran interpersonal. Satu kajian demografik mudah telah dijalankan bagi mengenal pasti latar belakang asas para responden seperti kaum, jantina, kategori dan juga umur. Bagi jenis kaum, 100% dari jumlah responden yang terlibat dalam soal selidik ini ialah kaum Melayu. Berikut pula adalah bilangan responden mengikut jantina, iaitu seramai 13 orang responden adalah perempuan, manakala selebihnya iaitu 3 orang adalah responden lelaki. Kajian ini melibatkan seramai 16 orang responden yang terdiri daripada kalangan pelajar seramai 68.8%, golongan pekerja 25% dan suri rumah sebanyak 6.2%. Seramai 15 orang responden berumur antara 19 hingga 29 tahun, manakala seorang responden berumur 61 tahun. Analisis yang kami jalankan iaitu secara Google Form mengandungi 10 soalan yang ditujukan kepada responden. Soalan-soalan yang diberikan kepada responden adalah untuk mengetahui dengan lebih terperinci tentang kefahaman dan pendapat responden mengenai subjek ini. Seperti yang anda lihat, saya telah sertakan di dalam slide ini 10 soalan beserta dengan contoh jawapan para responden. Terdapat pelbagai jawapan dan juga pandangan yang diberikan oleh para responden. Jadi, jom kita lihat untuk soalan yang pertama, apakah soalan dan jawapan yang diberikan. Soalan yang pertama ialah benarkah dengan adanya subjek gelagat organisasi ini dapat membentuk kerjaya seseorang melalui perwatakan dan minat dalam diri? Antara jawapan dan pandangan responden yang dapat saya bacakan iaitu ada responden berkata benar kerana subjek ini dapat belajar mengenai kelakuan dan perangai apabila bekerja. Selain itu, ada juga berkata subjek ini dapat menjadikan seseorang individu mengenali personaliti di dalam diri mereka.
Soalan yang kedua, kami mengajukan soalan yang berbunyi, individu yang mempunyai mentaliti yang bernas adalah yang sentiasa bijak dalam sesuatu perkara. Melalui pembelajaran subjek gelagat organisasi ini, adakah mampu melahirkan sudut pandang perspektif yang luas? Okey, bagi jawapan ini terdapat 91.8% yang bersetuju dan berkata ya dengan kenyataan ini. Manakala 6.2% berkata mungkin ataupun tidak pasti mengenai penyataan bagi soalan ini. Manakala bagi soalan yang ketiga pula, kami telah berikan soalan yang berbunyi, apakah yang anda ketahui mengenai subjek gelagat organisasi ini? Okey, antara jawapan yang diberikan adalah seperti yang kita lihat dalam slide, iaitu ada responden yang menjawab dapat belajar tentang perangai dan tingkah laku pekerja atau majikan dalam sesebuah organisasi. Selain itu, ada juga yang berkata subjek ini mampu melatih dan menganalisis para pekerja. Di samping itu, ada juga yang menjawab subjek ini merupakan satu bidang kajian yang menyelidik 3 penentu dalam sesebuah organisasi, iaitu individu, kumpulan dan juga struktur. Bagi soalan yang keempat pula, pada pendapat anda, adakah apa yang dipelajari di dalam subjek gelagat organisasi ini dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian anda? Okey, antara jawapan yang diberikan oleh responden ialah benar, ya, kerana dapat menjalinkan hubungan yang baik dengan orang lain. Selain itu, dapat membangunkan kemahiran interpersonal, dan ada juga yang mengatakan subjek ini dapat dipraktikkan kerana subjek ini merupakan subjek yang meluas dan boleh dipraktikkan dalam bidang pekerjaan nanti. Kita pergi ke soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 5 dan 6. Soalan ini merupakan soalan yang responden perlu memilih ya atau tidak ataupun mungkin untuk jawapan mereka seperti yang anda boleh lihat di dalam slide. Okey, soalan yang kelima ini berbunyi, adakah subjek gelagat organisasi ini suatu yang sia-sia dipelajari dan merugikan masa? Antara jawapan yang mereka berikan ialah tidak sebanyak 75%, mungkin sebanyak 12.5%, manakala ya 12.5%. Okey, soalan yang ke-6 pula ialah adakah benar subjek gelagat organisasi ini harus diajar oleh semua universiti supaya pelajar dapat mengenal lebih dalam tentang personaliti diri mereka sendiri. Okey, bagi jawapan untuk soalan ini sebanyak 75% menjawab ya, 18.8% menjawab mungkin dan 6.2% menjawab tidak. Bagi soalan nombor 7 sehingga soalan nombor 10, kami berikan soalan yang berbentuk pernyataan yang di mana terdapat bilangan nombor yang mewakili jawapan para responden, iaitu 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Bagi mengetahui pendapat para responden mengenai pernyataan soalan yang kami ajukan kepada mereka, iaitu seperti contoh yang telah saya tunjuk di dalam slide. Okey, bagi nombor 1, ia merupakan jawapan yang mewakili sangat setuju, manakala nombor 2 pula mewakili setuju, nombor 3 mewakili mungkin atau tidak pasti, nombor 4 pula mewakili tidak setuju dan akhir sekali nombor 5 mewakili sangat tidak setuju. Jom kita lihat apakah soalan yang ketujuh. Bagi soalan yang ketujuh berbunyi, kumpulan formal dan kumpulan tidak formal memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan jatuh bangunnya sesebuah organisasi. Seperti yang kita lihat dalam slide, terdapat 56.3% yang bersamaan dengan 9 orang responden memilih nombor 1 yang mewakili sangat setuju berkenaan kenyataan soalan yang diberikan, manakala 31.3% mewakili 5 orang responden memilih setuju bagi pernyataan ini. Namun begitu, terdapat juga 12.5% mewakili 2 orang responden yang memilih tidak setuju dengan pernyataan soalan ini. Seterusnya bagi soalan nombor 8, iaitu subjek gelagat organisasi membolehkan kita mengawal kelakuan pekerja selaras dengan aspirasi organisasi untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Bagi pernyataan soalan nombor 8 ini, sebanyak 43.8% yang mewakili 7 orang responden memilih sangat setuju, manakala 87.5% mewakili 6 orang responden memilih setuju dan 12.5% yang bersamaan 2 orang responden memilih mungkin ataupun tidak pasti, serta terdapat 6.3% yang bersamaan dengan seorang responden memilih sangat tidak setuju dengan pernyataan soalan ini. Soalan nombor 9 pula berbunyi, gelagat organisasi menggunakan segala pengetahuan mengenai individu, kumpulan dan kesan struktur ke atas gelagat dengan tujuan agar organisasi dapat beroperasi dengan lebih cekap dan berkesan. Bagi soalan ini, terdapat 43.8% yang bersamaan dengan 7 orang responden memilih untuk menjawab sangat setuju dengan pernyataan ini. 37.5% yang bersamaan dengan 6 orang responden
responden memilih setuju dan baki dari 16 orang responden iaitu 18.8% iaitu 3 orang responden memilih mungkin atau tidak pasti dengan kenyataan soalan yang diberikan kepada mereka. Soalan yang terakhir iaitu soalan yang ke-10 yang diajukan kepada para responden ialah, dengan mempelajari subjek gelagar organisasi ini, kita dapat melihat dan menilai bagaimana sikap dan tindakan seseorang individu dalam menguruskan sesebuah organisasi. Untuk soalan yang terakhir ini, terdapat 68.8% yang mewakili 11 orang responden memilih sangat setuju dan 31.3% iaitu bersamaan dengan 5 orang responden memilih setuju bagi pernyataan ini. Seterusnya, kritikan subjek. Yang pertama, gelagar organisasi memberi impak positif dari segi pengetahuan dan perwatakan. Yang kedua, kandungan gelagar organisasi membuka pandangan luas bagi mempunyai mentaliti yang bernas. Yang ketiga, pengetahuan yang diperolehi dapat membentuk personaliti yang lebih baik. Cadangan penambahbaikan bagi subjek ini adalah dengan memperkenalkan lagi kursus subjek ini agar memberi kefahaman terhadap pelajar tentang subjek ini. Seterusnya, memperkembangkan lagi kursus subjek ini dalam kalangan pelajar. Dan yang terakhir sekali adalah dengan menggalakkan pelajar mempelajari subjek ini dengan aktiviti-aktiviti tentang subjek ini. Antara kepentingan menetapkan maklumat kepada para pekerja dan organisasi. Kepentingan penetapan matlamat dalam organisasi adalah sesuatu yang harus diambil berat. Penetapan matlamat akan membuat pekerja lebih bermotivasi, gembira dan bersedia untuk bekerja setiap hari. Sekiranya organisasi menetapkan matlamat dengan cara yang betul, pasti mereka akan membantu meningkatkan produktiviti dan kejayaan organisasi. Organisasi perlu menerapkan prinsip SMART dan sentiasa terbuka kepada maklum balas daripada pekerja dan pihak pengurusan. Kepentingan pertama ialah mengaplikasikan matlamat yang berkesan. Untuk membuat penentuan matlamat organisasi lebih bermakna dan penting, mereka mestilah mempunyai idea yang jelas mengenai apa yang sedang mereka usahakan dan mempunyai alat dan sumber yang mencukupi untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Selain itu, ketua kumpulan juga harus sentiasa bersedia untuk menjawab segala persoalan, memberi maklum balas dan menawarkan sokongan di mana yang perlu. Setiap kejayaan yang dicapai juga haruslah diraikan sebagai tanda penghargaan dan juga sebagai faktor motivasi untuk mencapai matlamat seterusnya. Kepentingan kedua ialah menggalakkan kerja berpasukan. Selain dari motivasikan diri, penetapan matlamat juga membantu diri untuk bekerjasama. Apabila semua kaki tangan berusaha ke arah matlamat yang sama, mereka lebih cenderung untuk mencapai matlamat dan ganjaran tersebut bersama-sama. Penetapan matlamat berbentuk individu akan mendorong pekerja untuk tidak berkongsi hasil matlamat dan bersifat kepentingan diri sendiri. Ini akan merugikan syarikat sekiranya staf tersebut meninggalkan organisasi dan tiada staf lain yang mempunyai maklumat, ilmu dan pengetahuan yang sama. Kepentingan ketiga ialah matlamat meningkatkan moral. Dalam bekerja, apabila staf pergi bekerja setiap hari tanpa tiada matlamat untuk dicapai, ia akan mengganggu mereka secara emosi. Staf akan merasa bosan ke atas rutin harian kerja mereka tanpa matlamat yang betul untuk dicapai. Walau bagaimanapun, matlamat membantu pekerja mengambil pemilikan ownership dan berbangga dengan kerja mereka. Apabila mereka mencapai matlamat yang ditetapkan, ia menjadikan mereka berasa senang hati dan selesa sekaligus menaikkan moral pekerja. Antara rumusan yang telah dilakukan setelah melihat dan menganalisis data yang telah diperolehi melalui Google Form yang telah kami buat, didapati bahawa keseluruhan responden bersetuju bahawa subjek gelagar organisasi ini adalah penting dan menilai dalam memupuk semangat bekerjasama dalam kumpulan maupun secara individu terhadap pelajar-pelajar universiti yang berada dalam bidang keusahawanan dan juga pekerja. Selain itu, subjek gelagar organisasi ini juga dapat memberi impak yang positif serta dapat dipelajari oleh pelajar-pelajar universiti di Malaysia serta pekerja setelah melihat dari segi masa hadapan pelajar-pelajar di dalam bidang keusahawanan.
Walaupun 80% responden tidak pernah mengambil atau mengetahui kewujudan subjek gelagat organisasi ini, namun sudah jelas bahawa penetapan matlamat bermasuk dalam pelbagai cara baik untuk individu maupun organisasi. Mempunyai tumpuan yang jelas dalam bentuk matlamat bukan sahaja membantu seseorang berada di landasan yang betul, tetapi lebih kepada faktor motivasi berbanding faktor keuntungan kewangan. Di samping itu juga, kami ingin memaparkan beberapa lampiran yang terdapat semasa melakukan tugasan yang diberikan. Lampiran ini merupakan lampiran hasil perbincangan kami berenam melalui aplikasi Google Meet yang dilakukan pada hari Isnin. Selain itu, ini merupakan lampiran chat dari grup kumpulan 7 semasa melakukan pembahagian tugas serta membincangkan cara kerja. Okey, terima kasih. Sampai di sini sahaja pemaparan kami pada kumpulan 7 mengenai keberkesanan terhadap kursus gelagat organisasi.